Eh? Ada. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. InsyaAllah kita akan mulakan pembacaan kitab Sunan Tirmizi. Sebelum daripada kita masuk kepada kitab secara terus, sebelum daripada tu kita baca sedikit muqaddimah dan mungkin sempat ataupun tidak sempat kita baca hadis tu, kita akan tengok berpula kepada muqaddimah kita, supaya muqaddimah bagi Sunan Tirmizi ni ambo nak setiap orang yang masuk nak belajar kitab Sunan Tirmizi, dia sudah ada sedikit maklumat berkaitan dengan kitab Sunan Tirmizi. Kita nak baca sesuatu buku ke apa, terlebih dahulu kita ada maklumat berkenaan dengan sesebuah buku ataupun kitab tu. Jadi kitab Sunan Tirmizi ni dikarang oleh Al-Imam Tirmizi. Imam Tirmizi, Tirmiz ni adalah nama satu tempat, nama satu tempat dia kan. Jadi disebut sebagai terjemah biodata Imam Tirmizi ni, nama dia adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin Dhahhak As-Sulami Al-Bughi At-Tirmizi Ad-Dharir. Jadi Abu Isa ni merupakan gelaran bagi Imam Tirmizi. Bila kita masuk dalam kitab Sunan Tirmizi akan datang banyak tempat yang Imam Tirmizi sendiri bahasakan diri dia dengan qala Abu Isa. Jadi Abu Isa tu maksud dia Imam Tirmizi sendiri dah. Muhammad lah nama dia, kita maklum. Begitu juga Imam Bukhari, nama dia Muhammad bin Ismail. Imam Tirmizi nama dia Muhammad bin Isa. Abu Isa tu gelaran dia. Macam Imam Bukhari, gelaran Imam Bukhari adalah Abu Abdillah. Dalam kitab Sahih Bukhari kita ketemu qala Muhammad Abu Abdillah tu nama yang dibangsakan oleh Imam Bukhari kepada diri dia. Seperti mana kita akan baca dalam kitab Sunan Tirmizi, Imam Tirmizi bangsakan diri dia dengan gelaran Abu Isa. InsyaAllah kita akan bahas tentang bab Abu Isa ni, juga merupakan dikritik oleh hukum makruh memberi kunyah dengan gelaran Abu Isa. Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa tu nama dia, bin Dhahhak As-Sulami Al-Bughi At-Tirmizi Ad-Dharir. Jadi As-Sulami ni merupakan nama kabilah dia. Nama kabilah dia nisbah kepada kabilah Bani Sulaim. Ni merupakan kabilah daripada Qais Ailan. Manakala Al-Bughi tu pula merupakan nisbah kepada Bugh. Bugh ni adalah satu nama kampung di Tirmiz. Kalau hari ni di Uzbekistan. Di Uzbekistan tu, negara Uzbekistan tu lah merupakan negara bagi Imam Tirmizi, dan merupakan negara kelahiran ramai daripada kalangan ulama seperti Imam Bukhari sendiri di Bukhara. Jadi Imam Tirmizi ni kapun dia Al-Bugh. Bugh ni
lebih kurang 18 batu daripada Tirmiz. Tirmiz tu bandar dia. Kalau hari ni ada lagi duk panggil airport Tirmiz kan. Tu. Seterusnya At-Tirmizi. Tirmiz ni nisbah kepada bandar dia. Jadi Tirmiz ni merupakan bandar di Uzbekistan kan. Jadi Tirmiz ni dia duduk sempadan dengan Afghanistan, dan jarak di antara Tirmiz dengan di Bukhara tu lebih kurang 436 km. Satu jarak yang agak jauh kan. Lebih kurang 436 km jarak Tirmiz ke Bukhara kan. Jadi Tirmiz ni kalau kita tengok dalam peta dia tu hujung dah sempadan dengan Afghanistan. Dan Tirmiz ni dia boleh baca dengan beberapa wajah, maknanya tak salah. Setengah baca dengan Turmus, setengah baca dengan Tirmizi, Turmuzi, ada baca dengan Tirmizi ha. Jadi kata Al-Imam Ya'qub Al-Hamawi, dia sebut dalam kitab Mu'jamul Buldan. Mu'jamul Buldan ni satu kitab macam kitab geografi. Satu kitab geografi lebih kurang 5 jilid dah. Disebut dalam kitab tu orang-orang sana duk panggil Tirmiz ni dengan nama Tirmiz dah. Hari ni pun masih disebut dengan Tirmiz dah. Dan kebanyakan ulama-ulama hadisnya menyebut dengan Al-Imam Tirmiz Tirmizi Tirmizi dengan ta tu baris bawah, mim pun baris bawah. Walau bagaimanapun semua ni ada wajah belaka. Siapa-siapa baca dengan Tirmiz ke tetap betul, baca dengan Turmuzi pun betul, baca dengan Tirmizi pun betul juga dah. Cuma yang paling masyhur di sisi ulama-ulama hadis dengan baca dengan Tirmizi ha. Cuma ahli kawasan situ dengan Tirmiz tak. Waktu disebut dalam kitab Mu'jamul Buldan. Berkenaan dengan kunyah Abu Isa, jadi sebahagian ulama menghukum makruh memberi gelaran dengan membuat kunyah dengan Abu Isa, berdasarkan ada riwayat dalam kitab Musannaf Ibn Abi Shaybah. Ada seorang lelaki diberi gelaran kepada dia ni dengan gelaran Abu Isa, kunyah dia. Lalu Nabi SAW bersabda, Inna Isa la abul lahu bahawasanya Isa tidak ada ayah bagi dia, iaitu Nabi Isa lah. Jadi bagaimana pula Imam Tirmizi yang kita maklum seorang ulama yang kuat berpegang dengan yang memang kepakaran dia dalam bidang hadis, tapi tetap juga nama menggunakan gelaran Abu Isa. Jadi sini sebahagian daripada ulama muhaddisin memberi jawapan. Dalam kitab Musannaf Ibn Abi Shaybah dia ada dua riwayat kan? Dua riwayat. Satu riwayat lelaki tadi diberi gelaran dengan Abu Isa, Nabi SAW jawab yang sama. Dan ada selagi riwayat daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi riwayat yang pertama tadi ulama muhaddisin sebut itu adalah riwayat yang mursal, manakala riwayat kisah tentang Sayyidina Umar melarang daripada diberi gelaran dengan Abu Isa, jadi itu merupakan riwayat yang mauquf. Mauquf maknanya hadis yang disandarkan kepada sahabat. Kalau hadis marfu' makna hadis disandarkan kepada Rasulullah, sama ada perkataan dia, perbuatan dia, ataupun satu lagi pengiktirafan dia. Jadi tiga benda perbuatan, perkataan ataupun pengiktirafan daripada Nabi SAW tu dipanggil marfu' disandarkan kepada Rasulullah. Manakala perbuatan ataupun perkataan pengiktirafan yang disandarkan kepada sahabat ia panggil mauquf. Jadi mauquf ni maknanya nak dijadikan hujah, nak jadikan sebagai usul hujah tu tak boleh lah kan. Dan selagi yang panggil maqtu', maknanya perbuatan, perkataan ataupun pengiktirafan disandarkan kepada tabi'i.
Jadi tabi'i seperti kita maklum, orang yang sempat berjumpa dengan sahabat sahaja. Mereka tidak sempat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun hidup semasa seperti Uwais Al-Qarni dan sebagainya, As-Sunabihi dan sebagainya. Jadi dia hidup semasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tak ada jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hak tu dia panggil penih tabi'i. Jadi perkataan daripada tabi'i tadi dia akan panggil sebagai maqta'. Jangan salah, munqati' lain, hak tu sifat bagi hadis, sanad tak sifat bagi sanad. Jadi maqta' ni sifat bagi hadis. Mana secara kesimpulan dia tiga tadi, marfu', mauquf dan juga maqta'. Marfu' disandarkan kepada Rasulullah, mauquf disandarkan kepada sahabat, dan maqta' disandarkan kepada tabi'i. Jadi hak boleh dijadikan hujah secara apa ni orang panggil, hak jelasnya adalah hadis marfu', hak disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Jadi berkaitan dengan larangan daripada apa ni, sebahagian ulama menghukum makruh memberi gelaran dengan Abu Isa. Jadi hak tu dijawab oleh ulama. Hadis yang pertama adalah hadis tu adalah hadis mursal dah. Hadis mursal ada dibuat sanad pada akhir dia. Dan yang keduanya hadis tu adalah hadis yang mauquf, riwayat daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Kisah berkaitan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab, tak si panjang lah sini tapi sebut secara ringkas kan. Jadi dan kalaulah kita kata hadis tu marfu' sekalipun ataupun sahih sekalipun, hadis yang diriwayat oleh Ibnu Abi Syaibah tadi. Jadi dalam hadis tu dia sebut inna Isa la abul lahu. Nabi kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, inna Isa, bahawasanya Isa ni la abul lahu, tidak ada ayah bagi dia. Jadi kita faham daripada situ tidak ada larangan, bukanlah satu larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi gelaran dengan Abu Isa. Sebab ada riwayat yang lain pula, ada dalam Sunan Abu Daud. Dalam Sunan Abu Daud disebut bahawasanya Mughirah bin Syu'bah diberi gelaran dengan Abu Isa. Dan dia sendiri kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kenani. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kunyah kepada aku dengan gelaran Abu Isa. Dan benda ni dihadiri oleh beberapa ramai daripada sahabat-sahabat. Begitu juga disebut di dalam kitab Al-Isabah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Isabah fi tamyizis sahabah. Jadi disebut juga dalam itu sama dengan apa yang disebut oleh Imam Abu Daud, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi gelaran kepada Mughirah bin Syu'bah tadi dengan gelaran Abu Isa. Jadi situ jelaslah berkaitan dengan Abu Isa, maknanya orang panggil tidak menjadi suatu perkara yang besar. Dan ulama yang menghukum makruh tadi telah dijawab oleh sebahagian daripada ulama-ulama yang lain. Dan yang terakhir Imam Tirmizi dibangsakan dia juga dengan ad-darir. Ad-darir ni maksud dia buta. Buta. Jadi sebahagian ulama menyebut bahawasanya Imam Tirmizi ni dilahirkan akmah. Akmah ni maksud dia orang panggil dilahir dalam keadaan buta dahawa kan. Dia ada al-a'ma dah. Al-a'ma ni orang tak guna kan. Sebab al-a'ma ni dia panggil buta mata zahir, buta mata hati, dua-dua. Jadi kalau nak bubuh al-a'ma ni tak comel tak. Orang panggil buta dua-dua mata, buta mata hati dan juga buta mata zahir kita. Biasa dia akan sebut al-kafif. Kafif ni maknanya buta mata saja. Buta mata saja, hati tu tak buta lah kan. Biasa dia penggunaan dia ni maknanya daripada lahir tu lah. Daripada lahir dilahirkan buta dah, waktu dia panggil akmah. Manakala ad-darir ni pulaknya dia panggil peringkat awal, makna masa mula-mula dilahirkan membesar dia ni dalam keadaan normal. Jadi bila telah lama barulah dia buta, makna buta tu baru mari, barulah dia panggil dengan ad-darir. Nisbah penggunaan dalam bahasa. Jadi bukan ikut dah kita nak ambil guna ad-darir ke, nak guna dengan al-a'ma ke jadi tak boleh nak ikut dah cara sembrono lagu tu sebab menyebabkan makna yang tidak comel lah sepengah al-a'ma seorang buta mata zahir dan buta mata hati kan. Jadi biasa kalau akan digunakan dengan ad-darir ataupun al-kafif, kalau dia ni buta asal
dia panggil kafif dah. Kalau dia ni buta, maknanya baru penyakit hak kemudian dah, jadi dia panggil dengan ad-dharir kan. Jadi pendapat yang lebih rajih dah bahawasanya Imam Tirmizi rahmatullah alaih dilahirkan dalam keadaan melihat seperti normal lah dah. Pendapat ni dipilih oleh Imam Zahabi, Ibnu Katsir dan juga Ibnu Hajar, dan pendapat ni lah yang dimuktamadkan oleh para ulama dah. Ibnu Hajar sebut dalam kitab Tahzibut Tahzib dia dan disebut juga dalam kitab lain Tazkiratul Huffaz dan sebagainya ya. Jadi jelas beberapa kisah yang dijawab oleh ulama-ulama muhaddisin yang berpegang dengan bahawasanya Imam Tirmizi ni dia bukan buta asa dengan beberapa kisah. Umpama ada satu kisah ni biasa disebut oleh pengarang-pengarang biodata Imam Tirmizi berkenaan dengan satu ketika Imam Tirmizi dia biasa dengar satu hadis dah, bukan satu hadis lah, banyak hadis daripada orang lain. Dia dengar daripada orang lain kan, seorang guru. Jadi guru tu royak hadis dah, tahdiskan kepada Imam Tirmizi sebuah riwayat ataupun beberapa riwayat yang mana dia riwayat daripada guru dia yang masih hidup. Jadi adat orang salafus soleh dulu, dia suka mencari sanad a'la. Maknanya kalau dia dengar daripada seseorang, orang ni cerita daripada si fulan bin si fulan, dan si fulan bin si fulan tu masih hidup lagi, dia pergi cari diri pula. Jadi Imam Tirmizi dia banyak dah dengar daripada si fulan bin si fulan tadi, tetapi ada wasitah, ada perantaraan. Maknanya kita kata A dengan C tu ada B tengah tu. Jadi ada perantaraan di antara Imam Tirmizi dengan guru seorang lagi tu. Jadi dia pergi cari tu balik. Maknanya nak dengar hadis secara langsung daripada guru tersebut. Jadi satu ketika Imam Tirmizi bawa lah kitab-kitab hadis yang telah dia dengar daripada guru dia di tempat dia tu. Dia nak pergi jumpa dengan guru bagi guru dia tadi untuk dengar hadis secara langsung. Jadi sampai tepat tu tiba-tiba dia tengok kitab hak dia bawa ni salah bawa. Dia ada 2 juzuk, tak tahulah juzuk besar mana tu, Allahu alam kan. 2 juzuk dan kitab tu hampir lebih kurang kulit dia nak hampir sama. Jadi bila lagu tu siapa depan guru dia tadi, dia pun buat-buat moga salah bawa kitab ni kak. Buka buat kita kata dengar. Tiba-tiba guru dia duk baca hadis semua tu. Guru dia ternampak pada kitab Imam Tirmizi putih, tak ada apa-apa catatan. Bila lagu tu rasa macam ni nak nganyi kau ni. Tak nang tak si tulis hadis daripada aku riwayat ni, tak si tulis ni. Ni nak nganyi kat aku. Jadi lepas pada tu guru dia tadi tanya kepada Imam Tirmizi bapa sikit-sikit. Jadi Imam Tirmizi pun ceritalah secara detail. Dia terlupa salah bawa kitab. Jadi Imam Tirmizi pun royak lagi semua hadis guru baca tadi tu ambil ingat. Kan? Guru dia kau jolo kau. Jadi guru dia pun suruh baca. Kali ingat baca. Imam Tirmizi pun baca start awal sampalah akhir, tak tahu berapa puluh hadis tu, start awal sampai akhir Imam Tirmizi baca dan tidak ada satu pun kesilapan. Guru dia tadi pun terkejut. Guru dia pun tanya, mu mari sini ni telah hafal dah, hafal siap-siap dah dalam kepala. Imam Tirmizi pun kata dak, hak tu guru baca tadi hamba lekat dak. Orang putih panggil apa, photographic memory kan. Makna pun kita kata gak ambil gambar tang-tang lekat lalu. Tak lama tak, bukan kena ngapa, kena ulang, tidak. Jadi pakai snack gitu, pakai lekat dalam memori dia selalu kan. Jadi bila lagu tu guru dia pun tak puas hati. Guru dia suruh lagi baca bukan suruh guru dia baca 40 buah hadis yang orang panggil gharaibul hadis. Maknanya hadis yang dia pun jarang baca kat orang. Jarang dia sapa kepada orang kan. Jarang dia tahdiskan kepada orang. Jadi dia baca 40 buah hadis. Maknanya hadis ni hak jarang-jarang jumpa. Dia pun suruh Imam Tirmizi ulang balik. Jadi sudah dia baca 40 hadis, Imam Tirmizi bukan sesa. Maknanya 40 sekaligus. Sudah pada tu ulang balik. Imam Tirmizi pun dapat ulang balik sempurna. Tak ada berlaku sedikit pun kesilapan. Tak ada. Jadi situlah maknanya guru dia mengakui ingatan Imam Tirmizi ni sangat-sangat tinggi kan. Dan ingatan dia ni orang panggil sehingga dijadikan perumpamaan. Kalau orang kata agak ingatan kuat supaya Imam Tirmizi dah zaman dia
Oh, ingatan nama poin Tirmizi dah. Maknanya dijadikan perumpamaan pada zaman dia disebabkan ingatan Tirmizi ni sangat-sangat kuat dah. Jadi jelas daripada kisah tu bahawasanya Imam Tirmizi bukanlah lahir dalam keadaan buta dah. Kan, maknanya bawa kitab, ada kitab dan sebagainya dah. Jadi zaman tu bukan adalah macam kita kata kitab orang buta apa hari ni kan. Jadi daripada kisah tu satu nak menjelaskan berkaitan dengan ingatan Imam Tirmizi yang kuat. Hak munasabah dengan hak kita nak cerita saat ni, nak ayat bahawasanya pendapat yang muktamad yang mengatakan bahawasanya Imam Tirmizi ni bukanlah dilahirkan dalam keadaan buta yak kecil lagi. Jadi pendapat tu adalah ditolak dak. Jadi pendapat yang muktamad adalah Imam Tirmizi lahir dalam keadaan normal seperti biasa kan. Dan habis berkaitan dengan nama Imam Tirmizi saat ni dak. Tu nisbah nama dia. Jadi Tirmizi ni kan orang panggil nama tepat lah. Nama tepat. Tirmizi, Bukhari, orang panggil nama tepat. Bukan nama dia. Kalau nama dia Muhammad bin Isa. Nama Imam Bukhari Muhammad bin Ismail. Jadi Bukhari tu nama tepat dia. Macam Tirmizi ni nama tepat. Macam gitulah tupak. Tupak. Jadi orang panggil nama tepat hak dia duduk kan. Jadi tu maksud Tirmiz tu kan. Dan di antara imam-imam yang masyhur yang diberi gelaran dengan Imam Tirmizi ni pada zaman dia ni ada 3 orang kan. Jadi benda ni penting juga untuk kita tahu, takut tukar. Orang kata hadis ni riwayat Imam Tirmizi. Jadi kita pun carilah dalam kitab Sunan Tirmizi tak jumpa. Mana ada dalam kitab Tirmizi, sedangkan orang itu kata dalam kitab Tirmizi dah. Jadi penting juga untuk kita tahu beberapa ulama hadis yang diberi gelaran dengan Imam Tirmizi. Jadi hak masyhur ni kita sebut kan. Hak masyhurnya 3 orang kan. Yang pertama adalah Abu Isa At-Tirmizi, pemilik kitab Sunan Tirmizi ataupun Jami'ut Tirmizi. Kita baca akan datang kan. Tu hak seperti yang kita baca saat ni lah. Tu Abu Isa At-Tirmizi. Yang kedua dia adalah Abul Hasan bin Hasan. Hak ni masyhur dengan gelaran At-Tirmizil Kabir. Dia panggil Tirmizi senior dia kan. Jadi hak Imam Tirmizi hak kita baca tadi disebut sebagai junior Tirmizi. Hak senior dia tu gak Abul Hasan bin Hasan kan. Hak ni merupakan guru kepada Imam Bukhari, guru kepada Imam Tirmizi sendiri, dan juga guru kepada Imam Ibnu Majah, dan merupakan kita kata satu batch dengan Imam Ahmad bin Hanbal kan. Dia wafat meninggal dunia pada lebih kurang 240 lebih. Tu Abul Hasan bin Hasan At-Tirmizil Kabir sebagai Tirmizi senior lah. Dan yang ketiga, orang yang masyhur dengan gelar Imam Tirmizi ni adalah Al-Hakim Tirmizi bin Hasan bin Bishr Az-Zahid Al-Hafiz. Jadi hak ni ia panggil Hakim Tirmizi Hakim Tirmizi tu gelar yang masyhur Imam Tirmizi Abu Isa tadi disebut Imam Tirmizi seperti biasalah dan seorang lagi ia panggil Tirmizi Kabir, dan yang ketiga ni ia panggil Hakim Tirmizi. Jadi Hakim Tirmizi ni dia masyhur dengan kitab Nawadirul Usul. Kitab Nawadirul Usul. Jadi kitab Nawadirul Usul ni merupakan sebuah kitab hadis juga, tetapi kebanyakan daripada hadis-hadis yang terkandung dalam kitab Nawadirul Usul tu adalah hadis-hadis yang dhaif. Disebut oleh Mufti Taqi seperti mana dikhabar kepada guru hamba bahawasanya dalam kitab Nawadirul Usul ni Imam Hakim Tirmizi memang dia cita-cita dia nak kumpulkan hadis yang dhaif sahaja, seperti mana Imam Bukhari dia nak kumpulkan dalam kitab Sahih Bukhari dia hadis-hadis yang sahih sahaja, menempati dengan syarat-syarat di sisi dia. Manakala Hakim Tirmizi dia ada cita-cita nak kumpulkan hanya hadis-hadis yang dhaif sahaja. Ada juga untuk kita tahu hadis ni hadis dhaif dan sebagainya. Jadi situ menjadi satu ilmu bagi kita nak tahu
berkaitan dengan hadis dhaif tadi dah. Jadi janganlah kita salah apa tak ada KJL lain kan. Jadi situ ada KJL, cuma kita kaji apa yang telah dikarek oleh ulama-ulama tadi. Tu berkaitan dengan nama Imam Tirmizi. Seterusnya, kelahiran Imam Tirmizi ni dia dilahirkan pada 209 Hijrah. Hak ni yang disebut oleh Muhammad bin Ahmad Syakir. Dia cari-cari maknanya tentang kelahiran Imam Tirmizi ni disebut oleh Allamah Muhammad Abid As-Sindi, dan kemungkinan apa yang dinukilkan disebut oleh Muhammad Abid As-Sindi tadi tu, maknanya dia nukilkan daripada kalam ulama-ulama yang terdahulu berkenaan dengan umur Imam Tirmizi ni adalah pada tahun 209 Hijrah dia lahir. Jadi Imam Bukhari 190 lebih, makna sezaman belakang ni lebih kurang. Imam Muslim pun 200 lebih 205 204 lagu tu lah lebih kurangnya. Jadi orang panggil sezaman belaka tu. Jadi zaman imam-imam Sunan Sitah ni merupakan zaman kegemilangan Islam. Dan kita boleh tengok kebanyakan dia ni Bukhari, bukan orang Arab, orang Ajam. Orang Ajam. Ajam ni maksudnya malam yakdir ala takallum. Kalau orang Arab sebut Ajam ni maksudnya orang yang tak mampu berkata. Jadi maknanya tak mampu berkata dalam bahasa dia lah. Kan? Jadi tapi kalau kita ni boleh kecek Arab sekalipun, orang tak panggil kita ni orang Arab. Kita tetap orang Ajam lah kiranya. Jadi Imam Bukhari, Imam Tirmizi sendiri merupakan orang Uzbek, orang Uzbekistan, orang Ajam, bukan orang Arab. Jadi ni kita boleh tengok apa orang Arab tak ada kan. Jadi orang Arab, Imam Malik orang Arab kan. Sebenarnya ni merupakan satu kerja yang dijalankan oleh sahabat dulu. Kita boleh tengok bagaimana tersebarnya agama Islam. Tersebarnya agama Islam sehingga menjadi begitu gemilang agama Islam, lebih-lebih lagi di di Uzbekistan. Kita sebut nama hari ni dak. Jadi orang panggil hak daripada Madinah, daripada Mekah tadi dah, sahabat-sahabat berdakwah. Berdakwah, jadi sehingga menyebabkan luar daripada negara Arab tu sendiri begitu gemilangnya Islam tepat Uzbekistan. Sehingga wujudnya imam-imam yang ternama lah dalam agama kita. Sehingga Imam Bukhari sendirilah hak paling kita kata utamanya sehingga disebut, maknanya kitab karangan Imam Bukhari ni As-Sahul Kutub Ba'dal Quran. Kitab yang paling sahih selepas daripada Al-Quran adalah Sahih Bukhari ni. Jadi maknanya pada situ kita boleh tengok ternamanya Imam Bukhari tadi dak. Jadi hak ni hasil daripada kerja sahabat-sahabat tadi sebarkan agama. Sebarkan agama ke serata dunia. Dan imam-imam hadis tadi pula maknanya tidak memandai dengan apa yang ada di tempat dia saja, dia keluar mengembara. InsyaAllah kita akan sebut sedikit tentang rehlah Imam Tirmizi secara ringkas lepas ni kan. Jadi tadi tentang nama Imam Tirmizi, sini tentang kelahiran Imam Tirmizi. Jadi Muhammad bin Ahmad Syakir dia sebut dia tak jumpa dalam kitab-kitab yang lain, dia hanya jumpa dalam Muhammad Abi As-Sindi menyebut berkenaan dengan kelahiran, tahun kelahiran Imam Tirmizi pada tahun 209 Hijrah. Dan Al-Hafiz Az-Zahabi dia ada sebut dalam kitab Mizanul I'tidal dia kan. Imam Tirmizi meninggal dunia pada tahun 279. Dan Imam Hafiz Az-Zahabi tadi sebut Imam Tirmizi lebih kurang daripada min abna'is sab'ain, maknanya umur lebih kurang 70. Jadi situ jelas lah kalau 209 lahir, 279 meninggal dunia, maknanya umur dia 70 kan. Dan Mullah Ali Al-Qari juga menyebut kewafatan meninggal dunia Imam Tirmizi tadi pada tahun 279 juga. Dan dia sebut walahu sab'una sanah, umur dia lebih kurang 70 tahun kan. Jadi maknanya hak tu wallahu alam secara lebih kurang itulah berkaitan dengan umur dia
Dan wafatnya Imam Tirmizi juga berlaku khilaf kan. Berlaku khilaf tadi seperti mana disebut oleh Hafiz Zahabi pada tahun 279 Hijrah, dan Mula Ali Al-Qari pun sebut benda yang sama 279 Hijrah. Jadi kata As-Sam'ani di dalam kitab Al-Ansab dia, kitab nasab dia ada sebut Imam Tirmizi ni meninggal dunia pada tahun 270 lebih gitu lebih kurang dah. Jadi maknanya secara ringkas enggak lebih kurang 270 lebih lah. Dia meninggal dunia di kampung dia iaitu Bawawra. Ring Bawau ring dak bu di bu tu seperti kita sebut tadi lebih kurang 18 batu daripada Bandar Tirmiz. Dak Bandar Tirmiz dengan bu ni jarak dia lebih kurang 18 batu dak. Sini kau kali cepo kali lah. Lebih kurang gitu dah. Dan disebut sekali pada tempat yang lain berkenaan dengan Maddah Al-Bu tu, As-Sam'ani dia sebut pada tahun 275 dak 275 kan. Dan Imam Yaqub juga mengikut kan, mengikut Imam As-Sam'ani tadi, iaitu pada yang pertama tadi, manakala Ibnu Khallikan dak Khallikan dia turutnya Imam As-Sam'ani tadi tu pada tahun 275 Hijrah. Dan sebahagian daripada ulama menyebutnya yang lebih tepatnya hak dinakalkan oleh Imam Hafiz Al-Mizzi di dalam kitab Tahzib dia daripada Al-Hafiz Abil Abbas Ja'far bin Muhammad bin Mu'taz Al-Mustaghfiri annahu qala, bahwasanya Hafiz Abul Abbas tadi dia kata mata Abu Isa Bitirmiz Lailatul Isnain. Ni secara detail lagi, Imam Tirmizi meninggal dunia pada malam Isnin. Hari Isnin, hari kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia sebut secara lebih detail lagi kan. Pada malam Isnin pada 13 Rajab. Malam Isnin 13 Rajab pada tahun 279 Hijrah. Inilah yang diiktimadkan oleh sebilangan daripada kalangan ulama-ulama dak. Begitu juga disebut oleh Jami'ul Usul Ibnu Asir, disebut yang sama juga. Secara detail Imam Tirmizi meninggal dunia pada malam Isnin 13 Rajab pada tahun 279 Hijrah. Inilah yang kita kata orang panggil hak disebut oleh Hafiz Mizzi dan juga Ibnu Nasir dalam kitab Jami'ul Usul dia dah. Jadi kita ambil ni lah mudahnya dah. 209 lahir, 279 meninggal dunia kan. Tu secara ringkas kita berkenaan dengan nama Imam Tirmizi dan juga tarikh kelahiran dan tarikh kewafatan beliau. Berkaitan dengan kitab Tirmizi pula, kitab Tirmizi sebenarnya menjadi satu pilihan. Ambo mula-mula ada minat untuk belajar hadis pun dengan kitab Tirmizi. Dan di beberapa negara umpama yang menggunakan sistem nizami dah, umpama di India zaman hari tu dah, kitab Tirmizi ni merupakan kitab yang menjadi memang pilihan. Dan kalau hari tu dicetak oleh guru kita Syekhul Hadis, maknanya guru hadis utama dia akan ajar Tirmizi dan juga Bukhari. Maknanya orang panggil bukan orang-orang biasa-biasa hok boleh ajar Tirmizi, sebab Tirmizi ni merupakan kitab yang sangat penting. Kitab yang sangat penting. Dan disebut oleh ulama-ulama lain, tak ingat nama tu, ada dalam kitab terjemah dia ni, biodata dia, kitab Tirmizi ni sesuai untuk orang-orang untuk belajar hadis. Berbeza dengan kitab Bukhari. Kitab Bukhari satu kitab yang sangat susah lah. Satu kitab yang sangat susah. Lebih-lebih lagi berkaitan dengan terjematul bab dia kan.
terjamatul bab dia tu memang satu benda yang kira sangat susah, sehingga jadi ulama boleh buat apa ni kita kata syarah-syarah khusus berkaitan dengan terjamatul bab. Terjamah ni maknanya kalau kita panggil chapter, dah. Jadi bab-bab dia tu dia sebut babus salah kau dan sebagainya tu maknanya title dia, kan. Jadi terjemah chapter dia dah. Dan apa ni title dia nak we ada munasabah dengan hadis bab, hadis yang dia bawa tu situ sangat susah. Jadi pun orang panggil kena pick up Jadi kitab Tirmizi ni tidaklah sebegitu susah. Jadi mudahlah sikit dah, mudahlah sikit. Tetapi kitab Tirmizi ni di antara kelebihan dia sangat-sangat banyak. Jadi sebab itulah dia merupakan kitab pilihan. Dan kalau apa ni setengah-setengah tepat dalam Sunan Sittah ni, kitab Tirmizi adalah antara kitab yang paling mula-mula dibaca, kan. Paling-paling apa ni mula-mula dibaca sebelum daripada Sunan Sittah yang lain. Lepas tu barulah maknanya Sunan Abu Daud, Nasai dan seterusnya, kan. Jadi kitab Tirmizi ni sangat apa ni satu kitab yang sangat baik dak. Apa ni orang panggil untuk kita apa ni baca dan kita pelajari, kan. Jadi dalam kitab Kashfuz Zun dia sebut yang masyhurnya disebut apa ni kitab Tirmizi ni digelar dengan gelaran Jami'ut Tirmizi. Tu merupakan nama yang paling masyhur sekali. Nama yang paling masyhur sekali adalah Jami'ut Tirmizi. Dia ada panggil dengan gelaran Sahihut Tirmizi. Supaya dari kitab apa ni Bahrul Mazi, dia bui gelaran dengan Sahihut Tirmizi. Betul. Sahihut Tirmizi. Betul. Jadi sebahagiannya memberi gelaran dengan Sahihut Tirmizi. Dah. Jadi hak ni diberi apa ni sebahagian ulama yang sebut dengan Sahihut Tirmizi adalah Al-Khatib, Khatib Baghdadi, kan. Hak ni kisah ni apa ni berkenaan dengan ni disebut oleh apa ni Hafiz Jalaluddin As-Sayuti dalam kitab Tadribur Rawi. Dalam kitab Tadribur Rawi Imam Khatib Baghdadi sebut kitab Tirmizi ni dengan gelaran Sahihut Tirmizi. Apa yang panggil dengan Sahihut Tirmizi ni, jadi hamba sendiri keliru juga bila baca Bahrul Mazi. Sebab apa dia beri gelaran dengan apa ni Sahihut Tirmizi. Umpama Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau Sahih Bukhari kita jelaslah, sebab dalam kitab Sahih Bukhari hanya ada hadis-hadis yang sahih saja. Begitu juga dengan Sahih Muslim. Jadi dalam Sunan Tirmizi ni dia ada belaka ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif juga. Kadang-kadang Imam Tirmizi bawa hadis yang dhaif sebagai hadisul bab dia. Maknanya tajuk tadi title dia, lepas tu hadisul bab, hadis dia hadis dhaif lalu. Lepas tu apa Khatib Baghdadi disebut kitab Tirmizi ni dengan apa ni dengan gelaran Sahihut Tirmizi. Dan dia sebut juga kitab Nasai dengan gelaran Sahih Nasai. Ni kait dengan nama. Tadi kita kecek hardware dia, ni kita kecek hak kitab pula, kan. Jadi benda ni dah dijawab oleh apa ni ulama muhaddisin sebab diberi gelaran dengan Sahihut Tirmizi. Sebabnya setiap hadis-hadis yang disebut dalam kitab Sunan Tirmizi ni merupakan kebanyakan dia adalah hadis-hadis yang sahih, yang sah untuk dijadikan hujjah. Manakala hadis-hadis yang dhaif tu nak dibandingkan dengan hadis yang sahih tu sikitlah. Jadi hak ghalib dia juga, hak banyaknya juga hadis yang sahih lah. Jadi atas jalan ghalib tadi disebabkan kebanyakan hadis dalam kitab Sunan Tirmizi adalah hadis-hadis yang sahih. Jadi sebab itulah Imam Khatib Baghdadi sebut dengan gelaran apa ni Sahihut Tirmizi, kan. Supaya kita kata apa ni Sihahus Sittah, As-Sihahus Sittah. Ulama sebut As-Sihahus Sittah. Biasa kita gelaran kita dengar gelaran Al-Kutubus Sittah, Kutubus Sittah ataupun dengan Sunan Sittah, Jadi apa Sunan Sittah? Contoh kan. Sunan Sittah ni sedekah sunannya hak ada gelaran sunan hanya 4. Bukhari, Muslim, apa ni Tirmizi, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Hak ada gelaran sunan hanya ada 4 sahaja, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah. Sunan ni maksud dia kitab-kitab hadis yang apa ni disusun mengikut susunan abwab
dalam bab-bab fiqh. Maknanya kita akan dimulakan dengan kitabut taharah. Okay. Dia mula dengan kitabut taharah, lepas tu pergi kepada bab semaya. Dah, maknanya supaya kita belajar dari kitab fiqh, start dengan kitabut taharah. Begitulah kitab-kitab sunan ni dimulakan dengan kitabut taharah. Maknanya dia akan susun bab-bab hadis dia ni mengikut susunan kitab fiqh. Jadi dia akan diberi gelaran dengan sunan. Tu maksud sunan. Okay. Kalau kita tengok dalam kitab Bukhari, dalam awal-awal dia kitab Bad'il Wahyi, permulaan wahyu. Jadi dia bukan mula dengan kitab taharah, bukan mula dengan kitab bersuci. Ya, jadi kita Imam Bukhari mulai kitab dia dengan kitab Bad'il Wahyi. Manakala Imam Muslim dia mulakan dengan kitabul ilmi, kitabul ilmi. Jadi maknanya dia susun tu maknanya ada susunan tersendiri. Tapi kalau nak buat bila diberi gelaran dengan sunan, kita fahamlah. Maknanya kitab tu disusun hadis-hadis dia ni mengikut susunan kitab-kitab fiqh. Mulakan dengan kitab taharah, kitab solah dan sebagainya. Jadi tu orang panggil sunan. Jadi kembali tadi, maknanya sunan dalam kitab Sunan Sittah ni hanya ada 4 sunan. Bukhari Muslim dia tak panggil sunan. Sebab awal tadi Bukhari kitab Bad'il Wahyi, awal Bukhari kitab mula-mula Haddatsana Abu Bakrin al-Humaidi tu, kitab dia ni adalah kitab Bad'il Wahyi. Manakala kitab Muslim pula kitabul ilmi, kalau tak silap hamba. Jadi maknanya bukan susunan mengikut kitab kitab fiqh. Jadi sebab itulah dia tidak mendapat gelaran Sunan Bukhari. Orang tak panggil Sunan Bukhari, orang tak panggil Sunan Muslim, tak panggil. Salah kalau kita panggil tu tak? Salah tak? Tapi nenek tadi orang panggil Sunan Sittah. Sunan Sittah, Sunan Sittah, Sunan ne. Jadi hak tu maksud dia seperti ni lah. Maknanya golik daripada sunan ni kebanyakan dia, maknanya pak tu adalah kitab sunan. Jadi moga pak hak banyak ni sunan, orang panggil Sunan Sittah belaka. Tak? Begitu juga orang panggil Kutubus Sittah, hak tu biasalah Kutubus Sittah. Dan orang panggil As-Sihahus Sittah. Sihahus Sittah maknanya kitab-kitab sahih yang 6. Padahal Bukhari Muslim ya ada kitab sahih betul-betul ya. Hak lain maknanya capu-capu juga. Jadi situ maknanya orang panggil atas golik lah. Moga ada kitab sahih situ diberi gelaran dengan As-Sihahus Sittah. Jadi tidak menjadi satu kesalahan lah. Khatib Baghdadi nak panggil kitab Tirmizi dengan Sahihut Tirmizi, tak salah lah. Sebab kebanyakan golik hadis-hadis dalam kitab Sunan Tirmizi ni adalah hadis-hadis sahih. Nak dibandingkan dengan hadis yang dhaif tu taklah banyak dak mengatasi hadis-hadis yang sahih tadi kan. Jadi tak ada masalah kan. Boleh diberi gelaran dengan Sahihut Tirmizi. Cuma hak masyhur seperti yang bos sebut tadi lah. Maknanya Jami'ut Tirmizi, Sunan Tirmizi, tu hak masyhur dia. Kalau kita sebut Sahihut Tirmizi ni kak, mungkin orang-orang hak tak biasa dengar itlak nama ni kak, keliru Sahih Tirmizi, mana ada kan. Jadi kita tak payah duk elok wak isu benda ni. Kita panggil supaya orang-orang ramai-ramai panggil, mudah. Mudah kita sebut supaya orang-orang ramai duk panggil, mudah, tak salah pun Dan dia ada gelaran dengan Al-Jami'us Sahih. Jami'us Sahih. Hak ni diberi gelaran oleh Imam Hakim Naisaburi. Hakim Naisaburi pengarang kitab Mustadrak Al-Sahihain. Dia beri gelaran dengan Al-Jami'us Sahih. Dan ada gelaran yang ketiga iaitu Al-Jami'ul Kabir. Ini disebut oleh Allamah Al-Kattani. Tetapi penggunaan Al-Jami'ul Kabir tadi tu sangat-sangat jarang orang panggil Jami'ul Kabir. Mungkin kita pun tak kenal kalau orang sebut dalam kitab Jami'ul Kabir, kitab mana pula kan. Mungkin orang tak tahu tak. Dan yang keempat Sunan Tirmizi, As-Sunan. As-Sunan maknanya Sunan Tirmizi, orang panggil kak Sunan Tirmizi nak beza dengan sunan-sunan yang lain. Jadi hak inilah antara nama yang masyhurnya. Nama yang masyhur dia Sunan Tirmizi. Jadi Sunan dia ke idhafat sandarkan dengan nama tadi iaitu Tirmizi tadi disebut Sunanut Tirmizi kan. Dan yang terakhir diberi gelaran dengan Al-Jami'. Jami' Al-Jami' iaitu hak inilah penggunaan yang masyhur di sisi ulama-ulama hadis. Kalau kita tengok rawa fi jami'ihi,
Tak, Imam Tirmizi riwayat di dalam kitab jami' dia iaitu Jami'ut Tirmizi, hak kita duk panggil dengan gelar Sunan Tirmizi tadi. Tak, hak itulah yang masyhur. Jadi jami' ni dalam kitab ni buah kitab ni hanya ada dua nama. Hanya ada dua buah kitab sahaja yang menggunakan nama jami'. Bukhari dan Tirmizi sahaja. Dua ni lah. Hak lain Muslim tak ada nama jami'. Tak betul, maknanya tak boleh nak panggil Jami'u Muslim. Jami' Muslim tak boleh. Tak. Jami' Abu Daud, Jami' Nasa'i orang tak boleh panggil, kan? Jadi jami' ni maknanya kitab-kitab hadis yang mengandungi 8 bab yang utama. Itu. Dia ada 8 bab yang utama, iaitu yang pertama, yang pertama iaitu sirah. Dalam kitab hadis ni ada cerita ada hadis-hadis berkaitan dengan sirah, tu yang pertama. Yang kedua, dia bawa hadis-hadis berkaitan dengan adab. Tak. Yang ketiga, dia bawa hadis-hadis berkaitan dengan tafsir. Yang keempat, dia bawa hadis-hadis berkaitan dengan akidah. Tak. Yang kelima, dia bawa hadis-hadis berkaitan dengan fitnah. Yang keenam, dia bawa hadis-hadis berkaitan dengan tentang ahkam, hukum ahkam, halal haram dan sebagainya. Yang ketujuh, dia bawa tentang asyrat, alamat-alamat kiamat dan sebagainya. Dan yang terakhir iaitu al-manakib, yang ke-8 dia sebut tentang manakib, manakib Sayyidina Umar ke, dan sebagainya. Jadi tu 8 bab. Saya ulang maknanya yang pertama sirah, yang kedua adab, yang ketiga tafsir, yang keempat akidah, yang kelima fitan, yang keenam ahkam, hukum hakam, yang ketujuh tafsir, dan yang ke-8 tentang manakib. Jadi 8 bab yang utama ni disebut oleh Imam Tirmizi, begitu juga disebut oleh Imam Bukhari. Sebab itulah dia dapat gelaran kitab dia ni dengan gelaran Jami'ul Bukhari, Jami'ut Tirmizi. Dapat gelaran jami' tadi, kan, yang menghimpunkan bagi 8 bab yang utama tadi, kan. Manakala Muslim dia tak dapat nama jami', sebab dia kalau tak silap dalam bab tafsir tu dia bawa sikit ya. Tak cukup. Kriteria dia nak bubuh nama jami' tu tak cukup. Tak melepasi kriteria ulama untuk beri gelaran jami'. Jadi Sahih Muslim tak panggil jami'. Jadi dalam Sunan Sittah hanya ada dua, iaitu Jami'ut Tirmizi dan juga Jami'ul Bukhari. Hanya dua ni sahaja yang dapat gelaran nama jami' tadi, kan. Tu berkaitan dengan nama kitab Imam Tirmizi, kan. Dan lagi kata Qadiyah. Qadiyah menyebut dalam kitab Sunan Tirmizi ni dia ada 14 ilmu. 14 ilmu dalam kitab Sunan Tirmizi, dan setiap ilmu ni dia orang panggil satu satu dasar. Satu dasar di dalam bab dia, dan satu ilmu yang tersendiri. Maknanya bukanlah kita kata kait lebih kurang belaka 14 ilmu lebih kurang belaka, tidak, tetapi merupakan dasar bagi bab-bab yang tersendiri, kan. Umpama tentang sanad, tentang sahih, tentang dhaif dan dari kitab-kitab lain, kalau kita belajar kitab Bukhari ke, kitab Abu Daud ke, secara detail, maknanya ilmu-ilmu yang diberi oleh Imam Tirmizi, umpama Asma'ur Rijal, nama-nama Imam Tirmizi, bila dia sebut nama umpama As-Sunnah bihi, kan, ataupun dia sebutlah nama dengan Abul Malih dan sebagainya, dia kirayak pula lepas pada tu nama dia siapa. Takut apa? Takut keliru. Takut kita keliru siapa dia. Kalau kita ambil contohnya nama Abdullah sahaja, Abdullah daripada kalangan sahabat ni terdapat hampir lebih kurang 300 orang. 300 orang sahabat bernama Abdullah. Kalau tak sebut nama, sebut Abdullah saja, kan. Jadi masalah dah. Cuma hak masyhurnya 5 orang dah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dah. Abdullah bin Mas'ud dan sebagainya dah. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As dah. Jadi tu ada 5 orang yang nama hak masyhur. Jadi dalam kitab
apa ni Taqrirus Sunniyah tu dia ada buat secara detail dah. Dia ada buat klasifikasi masing-masing. Maknanya kalau Abdullah diriwayat oleh orang-orang Basrah, Abdullah ni. Kalau orang Madinah sebut Abdullah ni. Kalau orang Iraq sebut Abdullah, Abdullah ni. Jadi dia ada sipil dia lah. Dia ada sipil yang tersendiri dah. Jadi secara ringkasnya 5 orang hak sahur daripada kalangan sahabat. Jadi dalam kitab Sunan Tirmizi dia akan sebut pula dah. Satu penjagaan kepada kita dah bila dia sebut nama kunyah kau contohnya. Kunyah ni maknanya nama yang didahului dengan abu ataupun ummu. Tu yang panggil kunyah. Tu biasa orang Arab guna kan. Jadi kita orang Melayu ni tak guna nak jarang gunalah abu-abu ni. Tak, hak nama dalam IC tu nama IC dah. Kan, nama dalam IC tu sepengai Tirmizi lah nama dia gak. Contoh kita kata kalau dalam IC gak Muhammad bin Isa, tapi gelar dia nya Abu Isa, kunyah dia kan, bukan gelar kunyah dia dak. Makna kunyah ni nama yang dimulai dengan abu ataupun ummu dak. Ummu Kulsum kan, ikutlah dah. Ummu Kulsum, abu ataupun Ibnu Umar kan. Jadi tu dia panggil kunyah dia dak. Jadi bila Imam Tirmizi bawa nama dengan kunyah tadi, dan kunyah tu masyhur diguna pakai oleh beberapa perawi-perawi hadis. Jadi Imam Tirmizi akan sebut nama pula secara detail, takut kita keliru. Sebab dalam bidang hadis, dalam bidang perawi-perawi tadi, kalau salah orang akan memberi kesan impak yang besar terhadap hadis tersebut. Contoh kita kata nama seorang ni, kita ingat ke apa ni dia ni nama Sipulan bin Sipulan. Jadi Sipulan bin Sipulan kita tengok dalam kitab Jarh Ta'dil dia merupakan rawi yang dhaif. Bila lagu tu kita akan hukum ni hadis dhaif ni. Padahal dia tu bukan hak kita pada sengketa kita. Situ akan apa ni memberi kesan impak yang besar terhadap hadis tadi. Bila hadis dhaif nak buat amal nak buat hujah tak boleh. Okay. Situlah maknanya ni orang panggil apa ni nisbah awal lah kan. Jadi hak hari ni kita hanya terima lah, bukan tugas kita ni sahih ni dhaif tu bukan kerja kita dah. Kita hanya nakal Imam Tirmizi kata sahih, ada Imam Nawawi kata sahih. Kita hanya nakal daripada ulama-ulama terdahulu. Tapi nak ayatnya pentingnya nama-nama tadi tu untuk kita kenal pasti siapa dia ni. Gelar apa ni Muhammad bin Ismail, apa ni orang panggil Abu Isa ke siapa dia ke tak. Ada beberapa orang guna nama gelar ni Abdul Malik dak, As-Sunabihi dan sebagainya. Ada berapa orang umpama As-Sunabihi contohnya. Ada As-Sunabihi yang mana dia ni adalah tabi'in. Dalam awal-awal kitab Tirmizi kita akan baca As-Sunabihi hampir 5 hari dah. 5 hari lagi dia sampai ke Madinah. Bila dia sampai ke Madinah tu 5 hari Nabi SAW wafat. Kalau kita agak nyesal betul. Sampai ke Madinah 5 hari kita sampai tu Nabi baru wafat 5 hari. Kalau kita agak Allah nyesal, seumur hidup nyesal. Kalulah mari awal ni hari sebelum pada tu dah jumpa Rasulullah. Dok ni Allah 5 hari sampai tu tahu-tahu Rasulullah wafat 5 hari dah. Perjalanan dia jauh 5 hari kan. As-Sunabihi. Dia ada seorang lagi As-Sunabihi tapi dia ni sahabat. Jadi situ. Dah. Jadi kalau lah orang panggil As-Sunabihi tu kita pakai gomo tulo belakang. Tulo mudah basuh. Kita gomo orang yang sama. As-Sunabihi tu kita sebut As-Sunabihi ni adalah tabi'in. Jadi keliru. Ini Sunabihi dengar daripada Rasulullah. Kita pakai ni hadis mursal ni. Jadi akhir salah dalam penghukuman hadis tu dak. Tu bahaya dia kan. Jadi sebab itulah Imam Tirmizi dia membuat penjagaan yang khas. Bila dia sebut nama, dia bubuh pula lagi. Apa ni orang panggil apa ni nama hak apa ni kita kata hak khas dia tadi kan. Tu cara Imam Tirmizi dak. Jadi maknanya apa ni dalam kitab Tirmizi qadhiyah dak. Seorang muhaddis dalam mazhab apa ni Maliki, qadhi dalam mazhab Maliki, dia sebut mana ada 14 ilmu dalam Sunan Tirmizi. Dalam Sunan Tirmizi ni ada 14 ilmu. Jadi setiap pembaca bila dia baca kitab Sunan Tirmizi, dia belajar kitab Sunan Tirmizi seolah-olah dia berada di dalam latihan dak. Latihan fi riyadatin apa ni muniqatin dak. Latihan yang begitu rapi. Dah bila kita duduk baca kitab Tirmizi, belajar kitab Tirmizi, kita seolah-olah berada di dalam latihan yang begitu rapi dan apa ni ilmu yang apa ni konsisten. Dak maknanya ilmu yang tidak berbeza dengan ilmu-ilmu yang lain. Tetap konsisten dah. Tetap apa ni muttasikah, tetap sama, konsisten sama dak, tidak ada perbezaan dengan ilmu-ilmu yang lain kan.
Kadang-kadang bila dia baca menggunakan apa ni orang panggil apa ni, kita kata istilah, kan? Istilah orang lain. Umpama kita tengok Imam Tirmizi kata qala hadza hadisun hasanun sahih. Imam Tirmizi kata hadis ni hasan sahih. Kita pun hasan sahih. Hasan lain, takrif hasan lain, kan? Takrif sahih lain, definisi dia berbeza. Sahih ada 5 syarat dia. Hasan ni pula kita ringkas cerita, maknanya perawi apa ni hadis hasan ni, taraf dia ni, kalau kita kata contoh pun dok kak, hadis sahih perawi dia ni grade A+ lah. Kalau hadis hasan ni grade A apa ni gawa A minor dak, tolak A minor ataupun grade B, tu gitu lebih kurang, kan. Jadi dia terkebawah sedikit daripada perawi-perawi yang sahih. Tu je beza hadis hasan apa ni dengan hadis sahih, kan. Jadi tiba-tiba kita tengok Imam Tirmizi kata hadza hadisun hasanun sahihun. Buat apa gini? Benda yang berbeza, tapi Imam Tirmizi royak hadis ni adalah hadis hasan lagi pula sahih. Kok mana pula? Jadi orang kata Imam Tirmizi orang yang bermudah-mudah di dalam menghukum hadis. Tak, sebab dia guna istilah tu dia tak faham. Dia guna istilah orang lain. Tak, maknanya bukan istilah orang lain, maknanya dia guna istilah yang umum. Dia tak faham maksud istilah Imam Tirmizi, kan. Apa ni dalam bab hasan sahih, hasan gharib dan sebagainya ni, untuk hak ni saja ulama apa ni anak murid tu, musyrif dia Habibur Rahman Al-A'zami, dia jadi musyrif. Dia ada kitab, dia hamba ada dalam PDF sahaja 3 buah kitab. 3 buah kitab hanya tentang hasan sahih. 3 buah kitab. Setiap kitab bukan hanya tebal-tebal ni. Setiap kitab tu tebal lebih kurang ni 900 muka surat lebih kurang. Hanya menjelaskan berkenaan dengan hasan sahih, hasan gharib dan sebagainya. 3 buah kitab. So kitab lagi tu tentang hasan gharib saja 2 buah kitab, ya. Jadi maknanya benda ni tengok. Hanya dengan hasan sahih ulama boleh buat syarah, boleh buat PhD pula. Kan? Hebatnya kalau perkataan tubik daripada ulama dulu tu sikitnya tubik, ulama boleh buat PhD suku kalau kira, kan. Begitu juga umpama apa ni Bukhari dalam terjematul bab dia tu ada boleh buat PhD dan sebagainya, kan. Tentang nama Imam Tirmizi, sejarah hidup dia saja, apa ni Syekh apa ni Nuruddin Tirmizi tersebut dah dijadikan sebagai tesis, boleh buat tesis, kan. Jadi tu begitu apa ni besarnya apa ni kita kata keutamaan para imam-imam terdahulu dah. Jadi bagi kitab Tirmizi ni, bila orang tu baca dia seolah-olah berada di dalam latihan yang begitu rapi dan apa ni orang panggil berada di dalam ilmu yang konsisten, tidak berbeza dengan ilmu yang lain. Bila kita faham betul-betul apa maksud Imam Tirmizi sebenar, bila kita faham sungguh, tak ada beza dengan orang lain pun. Tak, maknanya ada lebih kurang gitu sikit dah. Ilmu tetap konsisten seperti ulama-ulama yang lain. Jadi bila lagu ni kita boleh tahulah bahawa kitab Sunan Tirmizi ni dia tidak jadi dia ni melainkan orang yang mempunyai ilmu ghariz, ulama yang mempunyai ilmu yang tidak ghariz ni maknanya ilmu yang berlimpah-limpah. Okey, orang yang ada ilmu yang berlimpah-limpah sahaja yang dapat karya kitab seumpama dengan kitab Tirmizi ni. Bukan cale-cale orang, kan. Jadi kita kata nak cari satu dalam sejuta pun tak boleh ni. 1 dalam sejuta pun tak boleh. Tak, 10 tahun nak jumpa seorang pun tak boleh. 100 tahun nak jumpa seorang tu wallahualam lah. Kalau 10 tahun tentu tak boleh nak jumpa seorang. Sama seperti apa ni Imam Tirmizi tadi, kan. Tu tentang apa ni kita kata kitab Tirmizi dah, isi dalamnya dia, kan. Kat mana Mas Ari? 10.30. Boleh tak? Jadi apa ni insya-Allah ni kita jadikan sebagai mukaddimah yang pertama. Tak habis lagi. Ambo duk nukir rugi gak saja gak ambo duk nukir banyak lagi ni. Kalau tak baca, kan, insya-Allah kita baca mukaddimah lagi. Kalau dah dah banyak lagi. Banyak lagi. Tak. Banyak lagi apa ni nota-nota buat berkaitan dengan mukaddimah Imam Tirmizi. Memang kita maknanya mukaddimah ni perlu dah, sangat-sangat penting supaya orang panggil bila kita masuk dalam kitab Tirmizi ni kita ada maklumat dah.
Lama ke kita baca tak tahu gapo Imam Tirmizi, orang tanya, "Hai Imam Tirmizi, siapa dia?" Kita boleh cerita sikit-sikit tentang Imam Tirmizi, nama dia. Tak, kalau nak bubuh nama Tirmizi, bubuh nama itulah nama dia. Apa bubuh nama Tirmizi? Nama Tirmizi ni nama kapun dia. Kan, nama tepat. Kalau kita kat nama Tumpak bin Muhammad. Jadi bubuh nama dia tu Muhammad bin Isa ke tak. Jangan bubuh nama Tirmizi Bukhari kan. Tu nama tepat belaka tak. Contoh lah. Kan. Jadi kita boleh tahu sikit Tirmizi ni nama gapo kan. Nama dia, kelahiran dia tak, bagi sebagai nak menambahkan kecintaan kita kepada para ulama hadis dah, dan selebihnya orang panggil terus menambah lebih lagi menambah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kita kaji dah, kita belajar, kita baca kita Sunan Tirmizi dah. Jadi situlah sebagai mukaddimah satu perkara yang sangat-sangat penting dah. Insya-Allah kita akan siri-siri yang seterusnya dah, kita pohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dikurniakan istiqamah, insya-Allah kita sambung lagi sedikit berkaitan dengan orang panggil mukaddimah lagi sikit lagi dah. Kalau dah, insya-Allah kita akan masuk siri yang kedua kitab Tirmizi. Kalau tak ada, insya-Allah pada siri yang ketiga kan. Kalau kira ulama buat mukaddimah Tirmizi ni satu buah kitab dah, Mubarak Puri buat ni sebutir kitab ni mukaddimah saja baru. Hak tu kalau kita kata kita ambil ringkas sikit, boleh 2 siri tentang mukaddimah Imam Tirmizi dulu. Kita tahu tentang Imam Tirmizi dan juga tentang kitab Sunan Tirmizi supaya orang panggil kena barai dulu. Okay, lama orang kata demo tak kena barai lagi sekarang ni. Kita kena barai dulu. Barulah jeliga dalam hati kita ni. Rasa keinginan nak ngaji Sunan Tirmizi sebab kita kena barai ni. Kalau kita tak kena barai, awal gutulah tu lebih kurang kan. InsyaAllah dah. Wallah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabati lana fi dinina ahlil kutri unsa wa zakar rabbi aslihna kullu syai'. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah.